What's up bro? Dan sis, aku tahu korang nampak background semua macam gelap apa semua kan. Aku saja tukar style kali ni dan aku buat gelap macam ni sebab sempena apa? Hati Roman Reigns yang kini dah jadi gelap sejak bertukar jadi watak jahat ni. Aku main-main je, saja je aku buat gelap sebab sekarang jam dah pun pukul 2 pagi, aku memang dah barai. Hari ni tempat kerja aku memang ramai gila customer, public holiday kan, Merdeka. So 9 malam baru aku dapat layan payback ni, 9.30 baru dapat layan payback. And then itulah sekarang ni baru aku nak mula buat review. Lepas ni aku nak edit and then lepas subuh lah kot baru tidur kan. Barai. Macam biasa dekat ruangan description ada link yang jual baju WWE dekat Lazada. Dan kalau korang belum tekan lagi butang subscribe, guys, tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Macam aku pernah cakap sebelum ni, 15,000 subscribers, tak adalah tepat 15,000 aku terus buat kan, tapi beberapa hari lepas 15,000 subscribers tu aku akan tukar logo baru dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Kalau korang pakai Instagram, make sure lah korang follow Instagram Berita WWE. Kenapa kena follow diorang? Kalau IG yang pasal news WWE dekat Malaysia ni, diorang ni lah, Berita WWE ni lah yang paling banyak follower. Korang boleh layan news dekat IG Berita WWE ni secara on the go lah. Yelah, korang buka Instagram je terus dapat news pasal WWE. So korang tunggu apa lagi? Make sure follow Instagram Berita WWE. So video kali ni aku nak buat review WWE Payback 2020. First kali aku akan sembang pasal match yang berlangsung dekat pre-show. Match antara Iconics lawan dengan Riot Squad. Okay, banyak gila benda yang aku tak suka dekat match ni. First kali, match ni macam untuk Mina-Mina kepo. Duk bising membebel sana sini. Aku rasa Ruby Riot je kot yang diam. Iconic memekak. Liv Morgan bila kena bila dengar Iconic ini memekak, dia pun tambah lagi memekak. Aku rasa bising yelah, dulu aku tengok woman wrestler tak adalah kepoh macam ni kan, tapi sampai dia orang ni duk bising macam ni. So itu satu benda lah yang aku tak suka. And then aku tak suka kualiti perlawanan match ni. Bagi aku memang tak best. Lepas tu daripada segi storyline yang dia cuba bawa ni, aku tak tahu sebenarnya ada orang heran ataupun tidak. Mungkin orang yang minat Peyton Royce ataupun Liv Morgan akan heran lah. Tapi aku minat kot Peyton Royce, Billie Kay semua ni. But aku tak heran lah untuk storyline yang diorang buat ni antara Riot Squad dengan Iconic. And then dah berapa kali dah kita nampak match diorang ni. So nothing interesting lah dekat match ni bagi aku. Cuma ada satu je lah yang aku suka dekat match ni. Nampak lah bila lepas Riot Squad dah menang tu, boleh rasa yang macam ini adalah pengakhiran feud untuk dua-dua tim ni. United States Championship antara Bobby Lashley lawan dengan Apollo Crews. Okay, bagi aku dia buka dengan agak okay. Aku tak adalah kata dia best sangat ke apa pun. Secara overall, match ni pun bagi aku okay, tak boring. Dan nasib baiklah kualiti match yang macam ni diorang tak buat panjang sangat. Sebab kalau panjang sangat, boleh jadi boring lah. But then okay lah, secara overall match ni bagi aku okay je, tak ada apa-apa problem pun. Yelah, United States Championship perlawanan pembukaan, aku rasa dia patut lagi best. Tapi tak dapat benda tu. Penggunaan MVP dengan Shelton Benjamin dekat luar gelanggang tu, aku rasa macam tak ada efek banyak sangat. Sebab aku rasa tak perlu pun Bobby Lashley nak menang dengan bantuan dua orang tu. Sebab Bobby Lashley dia ada kelas ataupun standard dia yang tersendiri. Dan dari segi standard dia, memang aku nampak dia lebih atas lah daripada Apollo Crews. So bila aku cakap dia punya standard lebih atas, keputusan match ni Apollo Crews tewas, Bobby Lashley menang jadi new US Champion. Aku rasa keputusan yang agak logik, keputusan yang tepat. Walaupun sebenarnya aku lagi minat Bobby Lashley ni main dekat division WWE Championship ataupun division main eventer instead of mid card. But then aku rasa bukan keputusan yang salah jugalah untuk bagi Bobby Lashley kejuaraan United States Championship ni. Mungkin untuk MVP dengan Shelton Benjamin, mungkin lepas ni diorang boleh try tag team champion ke? Sebab kalau Shelton pergi push untuk 24/7 champion, MVP nak jadi champion apa? Raw Women Champion. Bapak hamba aduh lawak aku tengah malam macam ni. Big E lawan dengan Sheamus. Okay, match yang aku rasa bagi aku agak bosan sikit. Aku tak rasa match ni best. Mungkin ada yang rasa match ni best, but then untuk aku memang tak terhibur lah. Sebab daripada mula sampai dah nak habis tu, aku rasa macam
bila nak habis match ni. Tapi at the end, ending tu aku macam tak nampak sangat yang ending tu akan berakhir dengan cepat. Somehow aku suka pula dengan ending tu. Aku rasa aku suka mungkin sebab quality match tu yang tak berapa best. So bila dia habis aku macam akhirnya habis. Dan aku suka lah, walaupun aku tak nampak ending akan habis macam tu, tapi aku macam appreciate gila. So aku rasa mungkin sebab tu, sebab aku tak tahu kenapa aku suka je ending match ni yang aku tak nampak akan habis macam tu. Ataupun mungkin dia tak tunjuk obvious sangat yang match tu akan habis lah. Macam adalah sikit element of surprise ke apa kan. But then itulah, match ni bagi aku tak best. Dan aku pun kurang sikit lah storyline yang diorang guna untuk Big E ni. Diorang macam kata, okay, inilah masanya Big E nak dapat push sebagai single superstar dan sebagainya. Aku lagi prefer, kalau aku lagi prefer macam kita tak nampak pun Big E ni akan kena push, tiba-tiba dah kena push. Macam Kofi Kingston lah, aku tak rasa semua orang expect yang Kofi akan kena push tau. Tiba-tiba je lepas Elimination Chamber tu, orang semua nak Kofi jadi champion apa semua kan. Lepas Gauntlet match tu, tapi dekat Elimination Chamber Kofi kalah kan. But then Kofi memang dapat sambutan hangat lah, sebab orang memang tak nampak dan orang tak expect yang Kofi akan dapat sambutan, Kofi akan over gila dengan crowd apa semua. Dan orang tak nampak lah yang Kofi lepas ni akan jadi champion dan orang nak tengok benda tu. Tapi kalau sekarang lagi dah duk sumbat yang Big E ni akan jadi champion lah, Big E ni akan dapat push sebagai single star dan sebagainya, takut bila sampai masanya orang dah mula bosan. Dia macam kau mulakan benda ni terlalu awal. Itu pandangan aku lah. Aku tak tahu lah apa yang korang rasa. But then mungkin korang boleh tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen kat bawah. Matt Riddle lawan dengan King Corbin. Okay, satu lagi match yang aku agak disappointed. Sebab bagi aku match ni ada build up yang hype. Walaupun bagi aku build up dia agak kelakar, aku tak berapa berkenan story yang digunakan kat sini apa semua. Tapi build up dia tu konsisten lah. But then dah lah aku tak berkenan dengan cara dia punya build up walaupun dia konsisten. Tapi quality match pun dia punya delivery dia punya outcome dia agak mengecewakan gak. Aku tak nampak apa yang interesting dalam match ni. Aku still happy King Corbin punya end of days ni di protect lagi, which is Matt Riddle tak kick out. But then satu benda lagi yang aku tak suka jugalah dekat match Corbin lawan dengan Matt Riddle ni kan. Aku ingat dah nak habis dah feud diorang ni. Dekat payback ni akan habis lah. Lepas tu bila Matt Riddle menang, Corbin pandang Matt Riddle macam tu time nak keluar gelanggang tu, aku rasa macam alamak, jangan kata tak habis lagi. Okay, aku salah kot. Tapi bila Matt Riddle tengah jalan balik ke backstage, lepas tu dapat nak kena interview tu, aku macam okay, confirm ada lagi. Confirm Corbin akan attack dia dari belakang dan benda tu benar-benar berlaku. So sekarang ni dah tak boleh lari sebab benda dah jadi. Confirm akan ada lagi match Corbin dengan Matt Riddle ni. Dan aku just hanya boleh harap yang match diorang lepas ni lagi best lah daripada apa yang diorang tunjuk kat payback. Sebab konsisten dah diorang punya build up. Walaupun storyline dia tu macam agak, aku tak tahu lah, Matt Riddle punya storyline bila masuk main roster aku agak kecewa lah. Macam lebih awal-awal pasal sleeper ke arah komedi kan. Lepas tu sekarang ni pasal King Corbin nak ransom apa semua, mengarut storyline macam tu. Aku tak nampak apa yang menarik Nampak sangat ni macam idea Vince McMahon. Harapan aku memang next match diorang tolong best. Itu je aku minta. Okay guys, sekarang kita pergi kepada match WWE Women's Tag Team Championship antara Bayley Sasha Banks dan juga Nia Jax dan Shayna Baszler. Okay, aku dengar ramai yang rasa match ni tak berapa nak best. Tapi untuk aku tak tahulah. Mungkin match-match awal tu dah buat aku rasa macam tak ada benda yang best lagi. So aku rasa macam match ni macam aku pun tak expect best. Tapi sebab presentation diorang, cara match ni, cara structure match ni daripada mula sampai habis, pacing dia semua tu yang nampak tak konsisten langsung, buat match ni untuk aku nampak menarik. Sebab aku tak dapat pacing yang sama daripada mula sampai match Corbin dengan Matt Riddle tu kan. Awal sampai Corbin Matt Riddle tu pacing lebih kurang, tak ada apa-apa yang exciting ke apa kan. Sebab pada awalnya sebelum match ni start, build up match ni tak banyak pun, tapi aku suka build up dia sebab Nia Jax dengan Shayna Baszler walaupun tak sekufu, diorang macam kasar gila dengan each other. Aku suka walaupun diorang dah tahu nak jadi tag team, diorang main sepak muka kan. Dan aku harap
lebih lagi daripada tu. Aku harap lepas ni walaupun diorang jadi tag team, kalau tak puas hati diorang tampar muka each other, diorang berkasar dengan each other. Memang itu cara diorang. Macam lelaki punya friendship tolak-tolak lah, tumbuk-tumbuk sikit kan. Aku suka gila kalau diorang buat style macam tu. Dan bila match ni dah berlangsung, aku memang harap gila Shayna dengan Nia menang, sebab aku rasa ada something yang promising untuk diorang dua bila diorang dua jadi tag team ni. Dan balik pada match diorang yang tadi aku cakap, aku rasa macam aku agak okay. Secara overall daripada mula sampai match ni, ini match yang aku rasa paling best untuk takat tu pada Payback ni lah. Aku tak cerita pasal match yang kemudiannya. Aku rasa match ni lagi best daripada match-match yang sebelumnya, walaupun mungkin ada yang takkan setuju. Sebab style match ni lah, dia punya structure, dia punya pacing, presentation dia memang lain daripada match yang sebelum-sebelum ni. So mungkin bila ada kelainan buat benda tu macam, aku tak dapat benda yang sama, aku boleh terima benda ni sebab aku dah cukup, aku dah muak dengan benda-benda yang berlaku sebelum tu. Satu lagi yang nice juga dalam match ni, kita nampak betapa dominannya Nia Jax dan juga Shayna Baszler. Even Sasha dengan Bayley pun susah nak kalahkan diorang. Aku rasa nampak challenging lah women punya tag team division lepas ni. Memang interesting lah, aku tak sabar nak tengok. Keputusan kat sini, macam tadi aku cakap, Shayna dengan Nia menang jadi women tag team champion, dan aku suka cara dia menang. Cool gila cara Shayna Baszler buat submission yang last kali tu, dan aku rasa memang keputusan yang sangat tepat buat Bayley tap out. Sebab Bayley tap out ni lah Sasha Banks hilang terus semua title yang dia ada. Yelah, hari tu Raw Women Champion dia dah kalah. Macam sebab Bayley juga. Lepas tu sekarang ni Tag Team Champion, Women Tag Team Champion pun kalah sebab Bayley juga. Jadi aku rasa keputusan yang tepat untuk nak membakar storyline antara Sasha dengan Bayley pada masa akan datang. Keith Lee, Randy Orton. Satu match yang aku rasa aku enjoy je tengok. Aku tak expect match ni akan best pun, sebab yelah awal-awal semua dah tengok match lelaki semua untuk Payback macam haram hampir je untuk aku kan. But then aku suka match ni. Tak adalah terlalu wow pun, tapi bagi aku match ni best lah. Buat aku rasa macam nak semangat balik tengok Payback sampai habis. Okay lah, dari segi match tu lah tak ada banyak benda nak cakap, sebab diorang tak adalah buat something yang amazing gila ke apa pun. Just Keith Lee lah, dia ada keluarkan sikit move dia, sikit je lah, sebab kalau dekat NXT macam banyak lagi. Tapi aku tak nak cakap pasal NXT, nanti ada yang komen kat bawah tak sukalah compare dengan NXT ke apa kan. But then itulah Keith Lee yang ada dekat Payback ni, kira not bad juga. Randy Orton macam biasa, itulah move-move dia apa semua. Tapi untuk keputusan kat sini, aku agak 50-50. 50 yang okay tu adalah, macam ni lah cara kau create star yang daripada NXT naik ke main roster. Walaupun aku still tak suka pakaian dan juga lagu Keith Lee yang baru ni kan. But then, okay lah, Keith Lee menang kot. Aku pun macam tak sangka kan, dan aku rasa bagus lah. Dalam masa yang sama, aku ada 50 yang aku rasa tak okay. Which is aku rasa macam, benda ni macam akan effect Randy Orton. Randy Orton yang macam lately ni macam dapat push, yang memang on the roll, yang tunjuk memang dia ni memang jahat gila apa semua. Dan aku rasa one of the best heel yang ada dekat pro wrestling sekarang ni, selain MJF. Okay lah dekat Raw lah, kan nanti ada orang pula komen kat bawah, jangan compare dengan AEW kan. But then itulah, aku rasa mungkin akan effect Randy Orton juga. Takut lepas ni orang dah tak ambil Randy Orton secara serius. Dan somehow sekarang ni aku pun ada rasa yang macam, boleh ke ambil Randy Orton ni secara serius dengan Keith Lee pun kalah kan. Seth Rollins Murphy lawan dengan Rey dan juga Dominic Mysterio. Okay, untuk match ni, tag team match, aku ada terletak harapan lebih sikit, sebab hari tu Dominic lawan dengan Rollins dekat SummerSlam, match diorang memang best gila bagi aku. Tapi untuk match diorang dekat Payback ni, bagi aku match diorang best, tapi bukan yang best gila lah. Best lah, still tak mengecewakan. Bagi aku susah. Bagi aku willing to say that yang walaupun match ni bukan best gila, tapi ini adalah best match of the night untuk aku lah. Walaupun aku expect akan ada adegan yang nak tolak-tolak mata dekat bucu tangga, kita tak dapat benda tu. Tapi instead of adegan yang kita dapat kat ending tu, bila Murphy duk tendang kepala Rollins kan. But then secara overall, aku tak boleh nak kata ini tag team yang kita boleh tengok dekat Raw ataupun SmackDown. Tak, sebab quality match ni is tag team yang kita boleh tengok kat pay-per-view lah. So, good job untuk empat-empat orang ni. Aku memang rasa ni best match of the night. Walaupun
Aku rasa should be more lah untuk best match of the night. But then still okay, acceptable. Daripada kau dikecewakan terus sampai hujung kan. Bila dah tengok awal-awal tu, aku boleh terima lah. Kat sini pun nice juga bila tengok Dominic Mysterio dapat kemenangan, dia pin Murphy. Tapi ada satu jugalah yang aku kurang kat sini. Sebab Rollins dah rosakkan mata Mysterio. Tapi bila Rollins one-on-one dengan Mysterio, aku tak nampak pun grudge daripada Mysterio. Aku tak nampak pun yang dia nak buat payback dekat Rollins ni. Macam tak ada emosi sangat lah bila dia orang one-on-one. Dan aku suka bila dia Mysterio tak ada emosi yang macam dom semua benda tu. But then yang tadi tu kurang sikit lah. Emosi, patutnya lebihkan emosi bila dia dengan Rollins. Dan yang emosi yang dia macam tak ada, macam risaukan anak dia tu, macam dah okay dah. WWE Universal Champion antara Braun Strowman lawan dengan The Fiend, lawan dengan Roman Reigns dekat hujung-hujung match. Kita nampak yang Alexa Bliss masih lagi involved dengan storyline Strowman dan juga Fiend ni. So agak interesting lah apa plan WWE nak buat dekat Alexa lepas ni. And then kualiti perlawanan antara Fiend dengan Strowman, diorang brawl dekat keliling gelanggang apa semua tu, bagi aku lagi better daripada SummerSlam. Tapi SummerSlam lagi brutal kot. Aku rasa tak jauh beza sangat lah. But somehow I prefer this one. Sebab mungkin aku duk tertunggu mana Roman kan. Jadi aku macam tak nampak sangat apa lompong yang ada kat match ni. Sebab aku macam lebih tertunggu pada something yang big to happen. Which dekat SummerSlam kau tak expect pun ada something big happen. Jadi bila semua dah berlaku, macam kau tunggu je apa semua, match habis tak best. Rupanya benda tu berlaku lepas perlawanan dah habis. So dari segi perlawanan aku okay je lah dengan match ni. But then aku rasa macam tak patut pun yang ring collapse tu, yang tu mungkin tak patut. Boleh buat benda lain kot. Sebab bagi aku Fiend tak adalah berat sangat pun. Lepas tu bila Roman keluar, okay, ramai ingat Roman akan dapat lagu tema yang baru. Tapi tidak, dia masih lagi pakai lagu tema yang sama. Lepas tu Roman keluar, sign kontrak, and then masuk gelanggang, bantai sikit diorang. Lepas tu pin Strowman lepas buat spear, dan dia menang WWE Universal Champion. Okay, dari segi keputusan Roman menang ni, aku okay. Aku memang rasa macam, sebab sekarang ni dah boleh confirm lah yang Roman ni watak jahat. Dan aku rasa macam aku tak sabar nak tengok apa yang WWE buat dengan Roman watak jahat lepas ni. Aku memang boleh terima dan aku suka Roman menang. Dan cara Roman menang untuk Roman, aku suka juga. Aku suka bila itulah cara ataupun salah satu cara yang watak jahat buat untuk nak menang champion. Tapi cara dia dimasukkan dalam match macam dia pula yang ada briefcase Money in the Bank kan. And then okay lah, aku nak comparekan dia dengan Brock Lesnar pergi kacau match Money in the Bank orang tahun lepas. Tak boleh lah, sebab dalam match tu kita dah tahu Brock Lesnar tak participate, tiba-tiba dia keluar, dia ambil briefcase. Memang orang marah lah kan. But then match ni kita dah tahu dah Roman memang akan participate. Memang kita tunggu je bila Roman keluar. Just bagi aku macam, kalau kau keluar dengan cara macam tu, baik engkau lah jadi Mr. Money in the Bank. Tapi benda tu bukan hal besar pun lah. So bagi aku macam tak ada masalah sangat lah. Okay lah, cara Roman menang, aku okay je. Cuma quality match ni better than SummerSlam, but it should be better for a main event lah. Sebelum aku share berapa bintang yang aku nak bagi dekat WWE Payback ni, ada dua benda lah yang aku rasa aku nak address kat sini. First kali, di manakah kumpulan Retribution? Sebab yelah, kita nampak Dijakovic ada tweet macam bagi hint yang dia akan muncul dekat Payback ni. Tapi dia tak muncul. So kalau Retribution tak muncul, aku sebenarnya berharap yang Dijakovic tu lah muncul. Mungkin dia keluar macam karakter biasa dia ke apa kan. Mungkin dia datang macam peluk Keith Lee, sebab Keith Lee menang, dia dengan Keith Lee rapat kot dekat NXT. So at least okay lah macam tu. Macam kau tutup lah sikit yang macam Dijakovic ni kumpulan Retribution, biar orang tak nampak. And then bila Retribution muncul lepas-lepas ni, time tu macam orang mungkin tak fikir Dijakovic lagi dah kot lah kan. Itu idea je lah, tak kata itu idea yang terbaik pun. But then okay lah, itu Dijakovic dan Retribution lah. Aku rasa patut je masukkan Retribution dalam Payback. Ini pay-per-view kot, memang aku rasa kena ada lah. Dan fantasy booking aku memang tak menjadi fantasy je lah. Aku rasa lagi cantik kalau Retribution yang tolong Roman menang.
But then okay je lah kot. So part retribution ni aku rasa diorang patut masuk lah. Even kalau bukan dengan Roman ni, at least datang kacau match Mysterio ke, sebab itu dekat Raw diorang bantai Mysterio and anak dia kan. So itulah di manakah retribution. Dan satu lagi benda yang aku nak sentuh adalah tentang WWE Intercontinental Championship. Patutnya aku rasa rematch antara AJ Styles lawan dengan Jeff Hardy diorang buat dekat Payback ni. Mungkin Sami Zayn terlalu awal, biar Jeff dengan AJ Styles settle gak. Tapi mungkin orang boleh cakap sekarang ni benda tak clear lagi untuk IC Champion lepas Sami Zayn datang balik. Mungkin sebab tu. Kalau sebab tu lah tak ada match Intercontinental Champion dekat Payback, okey lah, boleh terima lah. Sebab yelah, macam mungkin management tak sempat prepare apa-apa, tiba-tiba ada Sami Zayn, tiba-tiba Jeff Hardy pun baru jadi champion, AJ Styles tak dapat rematch lagi, benda nampak macam kelar kabut. Takut kalau dia rushing sangat nampak tak kemas. But then aku still rasa macam patutnya championship tu dipertaruhkan juga dekat Payback, sebab dekat SummerSlam tak ada. Daripada 10 bintang untuk Payback 2020, aku hanya mampu bagi 5 daripada 10 bintang sahaja. Kebanyakan match aku tak enjoy. Ada sikit je match yang aku enjoy. Even main event tak rasa blockbuster pun main event, seperti apa yang dah di-hypekan oleh WWE. Hype dengan dia punya promo sebelum promotion sebelum main event tu, bagi aku macam hype lah kot. Dah ada Roman Reigns, lepas tu kau ada Roman dengan Finn dalam match yang sama. Tapi bila execution dia buat macam tu, aku rasa macam tak cukup, tak sampai daripada apa benda yang kau dah hypekan tu. So banyak benda yang bagi aku misleading tak cukup even build up, banyak build up yang okay, tapi aku rasa SummerSlam ada build up yang lebih baik So itulah 5/10. Aku rasa macam aku bagi banyak sangat tu 5/10. But then taklah teruk sangat pun WWE Payback, sebab finally nampaklah dia macam satu pay-per-view yang ada purpose compare dengan Payback tahun yang sebelum ni. Dan untuk performer of the night, mungkin aku akan bagi pada Shayna Baszler dan juga Keith Lee. Itu saja review WWE Payback 2020. Jangan lupa follow Instagram Berita WWE. Jangan lupa follow Instagram aku Hazwan_Shah. I'll see you guys again in the next video.